Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat tengah hari kepada semua ahli-ahli jawatan di syarikat ini. Jadi pertama sekali saya ingin berterima kasih kepada semua yang hadir ke mesyuarat ini kerana mesyuarat ini merupakan sangat penting untuk menilai dan meneliti tentang permasalahan-permasalahan ataupun mungkin terdapat cadangan-cadangan untuk memperbaiki dan menginovasi lagi syarikat kita ini untuk syarikat kita mencapai tahap maksimum pendapatan. Jadi untuk memulakan perbincangan dan mesyuarat kita pada tengah hari ini, saya memulakan kepada Jabatan Sumber Manusia. Jadi Jabatan Sumber Manusia, apakah permasalahan ataupun peningkatan yang berlaku di syarikat kita ini? Okey, baiklah. Sejauh itu, mesyuarat ini mempunyai bilangan pekerja sebanyak 300 orang yang terdiri daripada 200 orang lelaki dan juga 100 orang perempuan. Dan gaji yang dimulakan daripada 1,500 hingga ke 3,500. Tetapi kami juga mendapati terdapat bilangan pekerja yang berhenti. Pada bulan ini sahaja seramai 37 pekerja telah berhenti kerja disebabkan pekerjaan yang tidak bersesuaian dengan mereka. Kemudian kami telah menerima sebanyak 24 surat resume, iaitu pekerja yang memohon untuk bekerja di syarikat kita. Kami juga telah menerima laporan bahawa terdapat kekurangan pekerja di Jabatan Logistik. Oleh itu kami telah mengarahkan Jabatan Pemasaran untuk mengeluarkan iklan di media sosial seperti di Facebook dan Instagram untuk mencari pekerja baharu untuk bekerja di syarikat logistik. Okey, baiklah. Selain itu, sebelum kami menerima pekerja baru dan juga selepas orang memulakan tugas mereka, syarikat mesyuarat juga akan mengadakan satu orientation dan juga mengadakan program mengasah kemahiran. Ini juga supaya mereka dapat menambah ilmu dan juga menjadi lebih profesional semasa itu. Okey. Baik. Untuk Jabatan Kewangan, apakah perkembangan ataupun mungkin mempunyai penurunan pendapatan, sumber pendapatan di syarikat kita? Baiklah, pada pendapat saya, seperti yang kita lihat dan teliti bahawa pendapatan tahunan syarikat kita adalah 7.656.000 ringgit. Stok minyak untuk setahun sebanyak 120.000, seperti yang kita lihat di mana kita mendapat pendapatan yang melebihi target pasaran kita. Saya cadangkan untuk syarikat kita menambah lebih lagi stok minyak kerana tahap syarikat kita sudah mencapai tahap global dan sudah terkena diimport seluruh negara. Baiklah, seterusnya untuk masalah bajet gaji para pekerja, kita harus tetapkan kerana untuk bonus para pekerja adalah ditetapkan seperti biasa dan tidak ada peningkatan untuk menjaga keseimbangan syarikat, keuangan syarikat kita. Itu saja, saya silakan kepada asisten. Di mana yang saya perhatikan adalah stok setiap bulan adalah 10.000, pendapatan setiap bulan adalah 638.000 ringgit, di mana pendapatan syarikat telah meningkat dan melebihi target. Asas cadangan untuk meningkatkan stok pengeluaran minyak adalah harus untuk menjaga kestabilan pendapatan dan keuntungan syarikat. Selain itu, cadangan untuk menambahkan bonus juga harus dilakukan untuk mengelakkan syarikat daripada melebihi pengeluaran. Sekian itu saja dan selamat. Okey, sumber logistik, apakah permasalahan yang kita hadapi dalam setahun? Okey, baiklah, kami dari Jabatan Logistik ingin menyatakan beberapa masalah yang perlu diberi perhatian. Yang pertama sekali ialah keterlambatan dari segi penghantaran. Masalah ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti yang pertama sekali, kekurangan kenderaan berat kita serta faktor-faktor seperti kesesakan lalu lintas, dan ini menyebabkan kita lambat menghantar pesanan kepada pelanggan kita. Seterusnya ialah kekurangan inventory. Masalah ini berlaku apabila stok barang atau bahan mentah kita tidak mencukupi akibat masalah dengan pengangkutan pembekal kita. Oleh kerana itu, kita punya permintaan pelanggan dan keperluan operasi kita tidak mencapai yang seperti yang dijangka. Seterusnya ialah kos pengangkutan yang tinggi. Okey, kos pengangkutan tinggi ini bukan daripada pihak kita saja tapi juga dari pihak pembekal, menyebabkan kita terpaksa menaikkan
menaikkan harga-harga barangan kita juga dan memberi kesan negatif kepada keuntungan keseluruhan syarikat kita. Oleh kerana itu juga masalah ini kita pun terpaksa meningkatkan kos pengangkutan kita kepada pelanggan. Selain itu juga Jabatan Logistik juga mengalami beberapa masalah dalam sistem komputer. Komputer kita tidak dapat berfungsi dengan baik dan boleh menyebabkan kita kehilangan data dalam pengurusan inventory, pengesanan, penghantaran produk, dan pelaksanaan operasi logistik secara keseluruhannya. Selain itu juga, syarikat kita mengalami kekurangan pekerja untuk menghantar produk kita kepada pelanggan. Yang akhir sekali, kita juga mengalami masalah dalam komunikasi antara pelanggan dan pembekal. Beberapa masalah dalam rangkaian pembekalan kita telah menyebabkan kekusutan, kelewatan, dan kita menerima produk kita dengan tidak sempurna. Itu saja dari kami. Okey, baiklah. Untuk jabatan operasi, adakah pengeluaran produk kita sentiasa konsisten dari bulan ke bulan dan tahun ke tahun? Ya, proses pengeluaran minyak masak dalam masyarakat ini adalah konsisten karena pengeluaran bagi bulan pertama adalah sebanyak 10.000 unit dan bagi bulan kedua meningkat sebanyak 20.000 unit. Selain itu, anggaran pengeluaran minyak masak bagi setiap bulan adalah sebanyak 10 unit dan dalam satu tahun adalah sebanyak 120.000 unit. Tambahan pula, proses pengeluaran minyak masak melalui kaedah mengenai adalah kaedah pengeluaran minyak yang boleh dimakan tradisional. Karena ia tidak menambah apa-apa bahan kimia, berbagai komponen minyak yang ditekan tetap utuh secara relatif. Tapi kelemahannya ialah kadar minyak adalah rendah. Sekian dari Okey, baiklah. Untuk jabatan pemasaran, apakah peningkatan dan pembaharuan ataupun pelaksanaan yang telah kamu buat untuk syarikat ini? Dari segi sumber manusia, terdapat berbagai permasalahan, iaitu kekurangan pekerja. Jadi kami akan membuat promosi pekerja untuk bekerja di syarikat kita dan membuat promosi pemasaran, yaitu mengurangkan harga dari kalau ada permasalahan diskaun harga, itu membuat kualiti jangka hayat produk kita itu lebih lama. Selain itu, saya akan serahkan permasalahan syarikat kita kepada Kevin. Terdapat beberapa masalah yang mungkin dihadapi oleh bahagian pemasaran. Antaranya ialah penyelarasan strategi pemasaran. Masalah ini mungkin timbul apabila terdapat perbezaan pendapat atau kekurangan penyelarasan antara bahagian pemasaran dan bahagian lain dalam syarikat. Selain itu, persaingan yang sengit. Pasaran yang pesat dan persaingan yang sengit boleh menyebabkan cabaran untuk menarik perhatian pelanggan dan memenangi bahagian pasaran. Dengan mengenal pasti masalah ini, mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikannya, bahagian pemasaran dapat meningkatkan keberkesanan usaha pemasaran mereka dan mencapai matlamat pemasaran yang ditetapkan. Sekian. Terima kasih Jabatan Pemasaran. Jadi, pegawai korporat, apakah cadangan ataupun pembaruan yang kamu dapat fikirkan untuk meningkatkan lagi infrastruktur ataupun mungkin penambahbaikan daripada setiap jabatan? Pada hari ini saya ingin memberikan pandangan dan saran saya untuk syarikat agar terus berinovasi dan memenuhi keperluan pelanggan kita. Pada pandangan saya, kita perlu menyadari bahwa industri ini terus berubah dengan pantas. Permintaan dan selera pelanggan berubah mengikut masa, dan sebagai syarikat kita perlu berada di hadapan tren ini. Dan pandangan saya yang kedua ialah kebimbangan mengenai kesehatan dan pemakanan semakin meningkat dalam masyarakat. Oleh itu adalah penting bagi kita untuk terus mempertingkatkan kualitas produk dan dengan mengekalkan standar yang tinggi dalam pemprosesan dan penyediaan minyak masak yang berkualitas.
Untuk saran saya pula seperti yang logistik katakan sebentar tadi, yaitu kekurangan pengangkutan. Saran saya ialah perancangan pengangkutan yang lebih baik mungkin boleh dilakukan, seperti merancang pengangkutan dengan lebih teliti untuk mengelakkan keterlambatan, dan penghantaran ini mungkin melibatkan pemilihan rute alternatif atau menggunakan teknologi untuk mengurangkan kesesakan lalu lintas. Yang kedua pula ialah masalah yang dihadapi oleh jabatan keuangan, yaitu seperti yang dikatakan untuk kenaikan gaji. Mungkin ini syarikat perlu ambil berat karena ini mungkin salah satu sebab pekerja banyak berhenti. Itu saja dari saya. Pada pandangan saya pula, dalam era digital yang semakin berkembang, kita perlu mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa kita sentiasa relevan dalam pasaran. Ini bermakna memanfaatkan teknologi dan platform digital untuk memperluaskan jangkauan kita dan meningkatkan keboleh capaian produk kita kepada pelanggan. Selain itu, kepada sumber manusia dan sumber logistik, seperti apa yang kamu katakan, kita kekurangan kaki tangan. Oleh sebab itu, pegawai sumber manusia perlu lebih peka kepada pekerja dan mengenal pasti mengapa mereka meletak jawatan untuk mengelakkan lebih ramai pekerja yang meletakkan jawatan. Hal ini tidak boleh dibiarkan kerana pekerja kita yang telah mendapatkan latihan akan menjadi kerugian kepada kita jika mereka meletakkan jawatan. Akhir sekali, saya ingin menegaskan bahawa kejayaan syarikat ini bergantung kepada setiap individu di dalamnya. Kita perlu bekerjasama sebagai satu pasukan untuk mencapai matlamat kita dan mengatasi cabaran yang mungkin dihadapi. Okey, terima kasih kepada pegawai-pegawai korporat. Jadi, apa yang saya dapat simpulkan untuk mesyuarat pada tengah hari ini ialah saya mengucapkan jabatan dan tahniah kepada semua ahli jawatan kerana telah pun mempunyai komitmen untuk menganalisa dan mengenal pasti tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh syarikat dan juga sentiasa konsisten untuk meneliti apakah kewangan dan apakah operasi syarikat kita ini berjalan dengan lancar. Jadi apa yang saya dapat harapkan di sini ialah usaha-usaha yang kita telah buat ini terus berkekalan kerana syarikat Meswakil ini bukan syarikat yang baru di pasaran, tetapi juga kita telah pun dikenali secara global produk kita ini. Jadi saya harapkan apa-apa permasalahan yang kita hadapi ini dapat diselesaikan dengan serta-merta, kerana permasalahan ini jikalau dibiarkan begitu saja, dari pendapatan sumber syarikat kita akan jatuh dan juga kita bakal kehilangan subordinat. Jadi itu saja pada masyarakat pada ini. Masyarakat Usurai. Sananda Happy habiskan projek ye. Saya lega dan hilang suara. Perasaan saya sebagai pemegang jabatan keuangan, saya merasa sangat bertanggung jawab dan juga jujur dan melakukan kerja dan tugas saya untuk syarikat Mesu Jaya. Lancar. Yes.